اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kepada anda semua. Hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Bagi mereka yang baru saja jumpa dengan channel ni, untuk makluman, untuk siri Tok Awang kita ada episod dia. Follow dia punya episod marathon dalam playlist yang telah saya sediakan ya. Baik, tak nak ngoceh terlalu panjang, kita akan teruskan dengan episod yang ke-81 dari Tok Awang yang bertajuk Babi. Babi saja. Baik, kita teruskan. Babi jelmaan boleh bercakap. Tatkala mencangkul tanah di belakang rumah, terkejut si Hasan Debeng apabila terdengar belukar senduduk berhampirannya dirempuh kuat. Cepat-cepat dia berpaling menghadap ke arah belukar senduduk yang bergegar kuat itu. Bimbang juga Hasan Debeng kalau harimau kumbang menyusup di situ mencari mangsa. Tentulah geruh juga dia kalau tidak mencari tempat berlindung. Lainlah kalau Ucu Sidin, memang kemahirannya sama macam arwah datuknya iaitu Mail Tagan yang boleh menjinakkan harimau ganas di tengah hutan. Sudah beberapa kali orang kampung terserempak Ucu Sidin menghalau harimau belang balik semula ke hutan apabila menghendap kambing ternak di pinggir bukit. Kalau kau nak cari makan, pergilah masuk hutan. Jerkah Ucu Sidin menuding jari memberi perintah. Sekaligus pula harimau berkenaan melompat tidak membantah apa-apa. Tetapi Hasan Debeng sekadar dengar orang-orang kampung bercerita sahaja mengenai kemahiran Ucu Sidin. Belum pernah lagilah dia terserempak Ucu Sidin menghalau harimau belang. Yang tengah berselera mahu menangkap kambing ternak itu. Apalagi setelah Ucu Sidin berpindah ke tanah Felda, memang Hasan Debeng tidak melihat Ucu Sidin berdepan dengan harimau. Sekiranya buaya mengganas menyambar lembu ternak meragut rumput di tebing sungai, Ucu Sidin juga terjun ke sungai, sama juga macam arwah datuknya Mail Tagan. Dalam masa beberapa minit sahaja, buaya akan terjonggol di permukaan air. Tidak bertangguh buaya tersebut bercempera lari sampai berdecau-decau air di tengah arus. Ketika ini, Ucu Sidin juga pantas merandu arus laksana mengejar anak kucing di tengah rumah. Seisi kampung tahu mengenai buaya ganas di tengah arus tidak akan dapat lari ke mana sahaja. Asal sahaja Ucu Sidin sudah terjun ke dalam air. Lainlah kalau buaya berkenaan sekadar terjonggol di permukaan air. Tentu Ucu Sidin akan perintahkan berundur jauh dari kampung. Kamu kalau nak cari makan, pergi cari tempat lain. Seru Ucu Sidin menggepal tanah tebing 3 genggam. Kemudian dilontarkan ke tengah arus. Baik, selepas dilontar tanah kepal itu, Ucu Sidin nescaya berbulan-bulan seisi kampung tidak akan terserempak kelibat buaya menjonggol kepala di permukaan sungai. Hingga Ucu Sidin berpindah ke Felda, pun memanglah dia tidak nampak Hasan Debeng. Tidak pernah terserempaklah Ucu Sidin mencekak tekuk buaya yang diheret naik ke tebing. Dia sekadar mendengar cerita mereka yang tua-tua sahaja mengenai keberanian Ucu Sidin. Sebab itu, berdebar sangat hatinya. Apakala mendengar belukar senduduk di belakang rumahnya dirempuh kuat. Kalau harimau kumbang menjengah muka, tentu tidak sempat dia untuk menghunduskan parang, mengibas pantas. Setidak-tidaknya dia akan cedera juga kalau diterkam harimau kumbang disebabkan tidak dapat mengelak. Cepat-cepat Hasan Debeng mencari rumpun pisang untuk berlindung sekiranya binatang itu mahu mencari geruh. Dari sebalik rumpun pisang itulah Hasan Debeng ternampak seekor babi menyondol perdu rumpun seduduk di tepi kebun pisang. Memang dia nampak jelas binatang itu tertonggeng dengan kepalanya tertumus ke tanah. Serba salah juga Hasan Debeng mahu menyerbu kerana bimbang babi berkenaan akan menyerang balas. Tahu sangatlah dia, babi kalau terluka akan menyerbu tidak pedulikan siapa. Asal saja melintas di depannya akan disondol tidak bersisa. Apalagi taring babi panjang sejengkal akan tertusuk di pangkal paha lantas dimamah macam mengunyah batang pisang juga. Sebab itu, Hasan Debeng sengaja diamkan diri saja selagi binatang itu tidak mengganggu.
Lama menyondol-nyondol perdu rumpun senduduk itu, babi itu pun berpaling ke belakang. Ketika menyeringai gigi, Hasan Debing nampak sumbi emas berkilau di sinari cahaya matahari petang pada mulut babi berkenaan. Mengeluh panjang Hasan Debing disebabkan tidak pernah seumur hidupnya dia melihat babi yang bersumbi emas. Tetapi babi tersebut bagaikan jinak sangat hingga kan tidak terbebar apa-apa setelah dijerkau oleh Hasan Debing. Sengaja Hasan Debing gegarkan pokok pisang di sisinya, biar babi berkenaan terkejut sebelum menyusup lari ke tengah belukar. Puas digegar pokok pisang oleh Hasan Debing, babi tersebut sekadar menyeringai tunjukkan sumbi emas pada giginya. Aku ni tak mahu cederakan kamu. Baliklah ke tempat kamu. Tutur Hasan Debing menyembunyikan kebimbangan hatinya kalau-kalau binatang itu akan menerkam ke arahnya. Bagaikan memahami tutur kata Hasan Debing itu, babi bersumbi emas itu terkedek-kedek perlahan meninggalkan belukar senduduk. Lantas sahaja babi itu menyusul di tepi kebun pisang Hasan Debing, menunduk kepalanya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Terkekeh-kekeh, Utin Drauh ketawa mengejek Hasan Debing apabila diberitahu mengenai babi bersumbi emas menyondol tanah di kawasan kebun pisangnya. Tentu Hasan Debing keliru dengan kilauan taring babi berkenaan yang disilau cahaya matahari menyebabkan dia menuduhnya bersumbi emas. Dah keluar baliklah dia, gerutu Ucu Sidin tatkala Hasan Debing jelaskan kejadian dia terserempak babi bersumbi emas yang menyondol-nyondol tanah berhampiran kebun pisangnya. Lama jugalah. Jelmaan babi itu tak nampak kelibat, ujarnya mengeluh pendek seolah-olah terlalu kesal. Bukan Hasan Debing sahaja yang terserempak, malah Ucu Sidin juga pernah terserempak kelibat babi berkenaan. Tetapi semenjak dihalau oleh ayahnya, Pawang Lamit, bertahun-tahun orang kampung tidak bersua lagi babi berkenaan menyondol-nyondol. Selepas kematian Sepinah, memang kerap kali orang-orang kampung nampak babi tersebut merayu-rayu di halaman rumah Wak Dinang. Tetapi tidak lama kemudian, apabila Wak Dinang meninggal dunia, hanya sekali-sekala saja mereka melihat babi tersebut merayu-rayu di kawasan tanah perkuburan. Apabila diburu, cepat-cepat ia menyusup ke tengah belukar, menerpa ke arah kubur Sepinah. Kemudian babi bersumbi emas itu hilang entah ke mana. Sebab itu Mak El Tagan ingatkan orang-orang kampung supaya tidak diganggu babi tersebut. Tidak berguna apa-apa sekiranya diburu juga babi tersebut kalau bimbang akan cederakan orang-orang kampung. Hanya semasa Pawang Lamit sahaja dia hampiri babi berkenaan tatkala menyondol-nyondol di perdu rumpun pisangnya. Tidak bergerak babi bersumbi emas itu, sebaik saja Pawang Lamit mendekatinya. 3 kali juga Pawang Lamit bacakan Al-Fatihah, lantas dia menyeru, "Baliklah ke tempat Uda Sepinah. Anak cucu tak akan ganggu." Lantas saja babi berkenaan menyeringai menunjukkan sumbi emasnya yang berkilau di silau cahaya matahari memancar. Kemudian terkedek-kedek ia menyusuri belukar, terus menyusup menuju ke arah tanah perkuburan. Semenjak itu, memang lama orang-orang kampung tidak melihat lagi babi bersumbi emas itu merayu-rayu tidak menentu. Apabila diberitahu oleh Hasan Debing tentang babi bersumbi emas menyondol tepi belukar kebunnya, memang Ucu Sidin tidak terkejut apa-apa pun. Dia tahu arwah ayahnya Pawang Lamit tetap kenang kejadian yang menimpa Embah Garut yang bertukar menjadi nyanyuk. Pawang Lamit sendiri mendengar Embah Garut beritahu yang dia terjatuh tangga akibat ditolak oleh Sepinah. Merungut jugalah Embah Garut tatkala Wak Dinang desak juga mahu gadaikan subangnya semata-mata memenuhi kemahuan Sepinah untuk tempahkan sumbi emas. Disebabkan Embah Garut berkeras tidak mahu subangnya digadai, lantas saja Sepinah menjadi berang. Sengaja ditolaknya mak mertuanya dari kepala tangga tatkala orang tua itu turun mahu ke telaga untuk mengambil wuduk Zuhur. Kalau tidak disebabkan Pawang Lamit melintasi halaman rumahnya, sudah tentu siapa pun tidak tahu fasal Embah Garut jatuh tangga. Cepat-cepat Pawang Lamit papah nenek saudaranya itu naik ke rumah. Tetapi sengaja Embah Garut rahsiakan daripada Wak Dinang fasal dia ditolak oleh Sepinah dari kepala tangga. Tidak lama selepas itulah Embah Garut serahkan juga subangnya biar digadaikan oleh Wak Dinang. Dia tidak membantah apa-apa sekiranya Sepinah berkeras juga mahu tempah sumbi emas. Tatkala terkejang sakit di rumah Mak El Tagan, tiba-tiba saja penyakit nyanyuk Embah Garut pulih hinggakan dia boleh ingat semua kejadian yang menimpa dirinya sebelum itu. Dulu-dulu memang selalulah ia keluar, ulangi Ucu Sidin terharu apabila kenang kejadian yang menimpa Embah Garut seperti diberitahu oleh arwah ayahnya iaitu Pawang Lamit.
Tetapi Puan Walamid tidak ungkit apa-apa mengenai jelmaan babi bersumbi emas selepas kematian Sepinah itu. Manalah dia tahu pasal babi bersumbi emas yang tiba-tiba saja terjengol menyondol-nyondol tanah di tengah halaman rumah Wak Dinang. Apabila diberitahu mengenai babi berkenaan, Wak Dinang terpinga-pinga kerana tidak melihat apa-apa pun di tengah halaman. Sekali-sekala orang-orang kampung terserempak juga Wak Dinang bercakap sendirian memerhati ke tengah halaman. Kadang-kadang dia tersengih-sengih melambai tangan bagaikan ada tetamu di situ. Ketika inilah mereka nampak babi bersumbi emas itu mendongak pada tangga rumah. Kalau begitu, babi itu tentu babi jelmaan. Segera Hasan Debing menghela nafas apabila kenangkan babi bersumbi emas bagaikan binatang jinak tidak mengganggu apa-apa. Entahlah, mana aku nak tahu, sahut Ucu Sidin sukar mahu menerangkan perkara tidak terjangkau oleh akal fikiran. Tak apalah, asalkan saja dia tidak cederakan orang. Tutur Hasan Debing perlahan yakin yang babi tersebut tidak akan menyerang sesiapa. Macam mana pun, kena berhati-hati juga. Lantas Utih Derauh mengingatkan supaya berjaga-jaga sekiranya terserempak. Sekalipun dia tertawakan Hasan Debing, namun jauh di lubuk hatinya, dia juga teringin mahu melihat babi bersumbi emas itu. Perkara babi jelmaan yang dilihat Hasan Debing tidaklah mengherankan sangat pada Utih Derauh. Dia sekadar berasa lucu apabila dikatakan babi berkenaan bersumbi emas hingga nampak berkilau apabila disilau cahaya matahari. Apalagi apabila kenangkan orang tua beritahu mengenai babi tunggal di tengah hutan tidak lut kalau ditembak sekalipun sekiranya ada kalung tersangkut pada leher binatang berkenaan. Siapalah yang berani menghendap babi tunggal tengah hutan turun meneguk air di bawah jeram. Utih Derauh hanya diberitahu babi berkenaan tidak akan memakai kalung tatkala tunduk meneguk air. Kalau terkena apa ni sekejap ya. Oh, bukan terkena ni. Dia ada tercontiang sikit ni. Baik, saya ulang balik. Kalau berkenaan akan disangkutkan pada dahan anak kayu. Ketika ini, siapa dapat larikan kalung babi tunggal itu, nescaya tidak akan lut terkena senjata besi. Tetapi siapa berani mengendap tengah belukar tatkala babi tunggal turun meneguk air? Manalah tahu, belum sempat mencapai kalung berkenaan, tiba-tiba sahaja babi tunggal itu menerkam. Sedangkan pemburu Cina yang mahir memerangkap babi hutan pun tidak berani melepaskan tembakan sekiranya babi tunggal melintas. Alah, tak lut senjata besi pun mati juga, ujar Malim Tekeh apabila Utih Derauh tersengih-sengih beritahu mengenai kalung di leher babi tunggal itu. Sebab itu Malim Tekeh ingatkan fasal bapa saudaranya iaitu Uci Santang mati ditusuk bayonet Jepun setelah beberapa kali ditembak tidak terjejas apa-apa. Memang Uci Santang tidak lut sekalipun dadanya ditusuk bayonet. Marah sangat tentera Jepun setelah berkali-kali ditusuk bayonet langsung tidak melukai kulit Uci Santang. Apabila ditenggengkan oleh tentera Jepun, lantas duburnya ditusuk dengan bayonet menyebabkan Uci Santang menggelepar dengan darah mengalir pada mulut dan hidungnya. Lantas Malim Tekeh ingatkan Utih Derauh, perkara kebal macam Uci Santang pun tidak boleh menyelamatkan diri. Amalan dunia dan akhirat yang boleh selamatkan diri. Malim Tekeh tetap kenang ingatkan Tok Haji ketika mula-mula bertemu di Endau di rumah bapa angkatnya Wak Samin. Siapalah menyangka Uci Santang juga tewas apabila duburnya ditusuk Jepun dengan bayonet. Sebelum dia berpindah ke Lubuk Sakaping, memang seisi kampung tahu mengenai kehandalan bapa saudaranya yang tidak lut ditusuk senjata api. Oh, kat sini letak senjata besi. Tidak perlu lagi dia bacakan jampi serapah setelah sebati dengan dirinya setiap kali menyeru. Baik, dekat sini dia ada seru jampi serapahnya. Jadi saya takkan baca, saya akan skip. Minta maaf guys. Baik, saya teruskan. Lama juga Uci Santang tinggalkan kampung halaman berjaja ubat hingga sampai ke Jambi. Memang Malim Tekeh tidak peduli sangat dengan bapa saudaranya disebabkan jarang jengah balik ke kampung. Dia sekadar dengar mengenai Uci Santang berjaja ubat dengan menunjukkan permainan menyembelih anak sendiri. Tatkala dia berjaja ubat di tepi jalan, lantas Uci Santang baringkan anaknya yang berumur 5 tahun dengan ditutup kain hitam. Apabila disembelih anaknya, orang ramai melihat anak kecil itu menggelepar dengan darah yang menyimbah. Mereka melihat mata parang terbenam pada leher anak kecil itu.
Hampir 15 minit anak kecil itu terkaku. Dia akan bingkas bangun setelah uci santang membakar kemenyan. Dia asapkan kepala anaknya dengan kemenyan tatkala anak kecil itu bangun menyapu bekas luka darah yang melekat pada lehernya. Tidak bertangguh pula mereka yang menonton pertunjukan uci santang akan menghulurkan wang kepada anak kecil berkenaan. Di mana-mana saja, uci santang mengadakan pertunjukan berjaja ubat. Memang mereka yang berkeliling melihatnya cemas. Sekalipun uci santang akan berlegar-legar beritahu yang dia sekadar mencari rezeki dengan pertunjukannya, tetapi mereka yang menyaksikan sentiasa berdebar hati. Sebab itu bapa mentua uci santang berkali-kali membujuknya supaya tidak menggunakan kepandaian demikian untuk mencari rezeki. Tetapi uci santang tidak peduli apa-apa disebabkan kemahirannya tidak bermakna kalau disembunyikan. Apalah salahnya dia buat pertunjukan dengan menyembelih anak hingga penonton-penonton menjadi cemas tidak ketahuan. Manalah boleh berjaja ubat kalau sekadar memekik-mekik di tepi jalan sekiranya tidak ada pertunjukan untuk perhatian orang ramai. Dia sekadar buat pertunjukan biar orang ramai datang ke rumun. Perkara mereka mahu beli ubat-ubatnya atau tidak bukanlah penting sangat setelah masing-masing melihat pertunjukan demikian. Tentu mereka sanggup hulurkan duit semata-mata kasihankan anak kecil yang disembelih sekalipun tidak mahu membeli ubat-ubat yang dijajanya. Ketika membuat pertunjukan di tepi jalan berhampiran pasar, uci santang menyuruh anaknya memukul gendang kecil biar orang ramai datang berkerumun. Suara uci santang lantang memberitahu mahu membuat pertunjukan menyembelih anak kecilnya itu. Mereka yang pernah menyaksikan persembahan uci santang sudah tahu bagaimana anak kecil itu disembelih hingga terbaring kaku sampai 15 minit. Setelah diseru beberapa kali, barulah anak kecil yang terkejang itu gerakkan tangannya. Kemudian perlahan-lahan bingkas bangun. Sudah berkali-kali uci santang buat pertunjukan berjaja ubat dengan memperagakan ular bisa buat permainan. Tetapi tidak ramai penonton yang berkerumun. Manalah boleh menarik perhatian kalau setakat bermain dengan ular-ular bisa yang sering mereka temui di mana-mana. Apa sangatlah ular tedung selai yang boleh melonjak hingga tubuhnya tegak dengan ekor mencecah ke tanah. Sebab itu mereka tidak peduli apa-apa sekiranya uci santang bermain ular-ular bisa tatkala berjaja ubat. Setelah lama tidak dapat berjaja ubat, lantas saja uci santang mencuba pertunjukan menyembelih anaknya itu. Memang di mana-mana pun penonton berkerumun datang menjengah apabila dia buat pertunjukan demikian. Ketika anaknya disembelih di bawah tutupan kain hitam, berkali-kali uci santang beritahu yang dia sekadar mencari rezeki. Tidak terniat padanya mahu bandingkan kepandaian ilmu dengan penduduk tempatan di situ. Sekalipun seisi kampung tahu mengenai ketangkasan uci santang menangkap ular bisa di tengah belukar atau kulitnya tidak lut ditusuk senjata besi, namun dia tidak mahu peragakan kepandaiannya. Dalam masa tentera Jepun menceroboh masuk, uci santang tidak rela tunduk dengan kemahuan mereka. Sebab itu, dia sanggup ditawan hingga diikat tangan setelah dituduh menentang Jepun. Memang dia tidak akan menyerah kalah apabila kampung halamannya diceroboh sesuka hati. Uci santang memang berani. Tutur Malim Tekir perlahan menahan keharuan yang menyebab di dada. Beberapa kali dia mengesat pelupuk mata asal sahaja menatap muka saya tatkala kenang kejadian yang menimpa bapa saudaranya itu. Dia sanggup mengembara tinggalkan kampung halamannya semata-mata berjaja ubat-ubatan ramuan sejak turun-temurun hingga ke Jambi. Ketika membuat pertunjukan menyembelih anak di tepi jalan berhampiran pasar, hatinya menjadi berdebar apabila anaknya yang terkejang itu tidak bingkas bangun. Beberapa kali diseru oleh uci santang, namun anaknya tidak juga bergerak. Mereka yang berkeliling menonton tidak menyangka apa-apa tatkala anak kecil yang disembelih tidak bangun seperti kebiasaannya. Tetapi uci santang tetap tenang dengan keadaan demikian setelah menyedari dirinya diuji orang. Perlahan-lahan uci santang membuka beg yang dibawa bersamanya lantas mengeluarkan sebilah badik tidak berhulu. Diletakkannya badik berkeadaan di atas dada anaknya yang terkejang di bawah tutupan kain hitam. Kemudian dia mengikat kepalanya dengan kain merah. Di samping pinggangnya juga diikat kain merah juga. Lantas uci santang berjalan berkeliling dengan matanya melingas-lingas ke kiri dan ke kanan. Dia melekapkan dua tapak tangan ke dada, terus bersuara perlahan. Ibu-ibu dan bapa-bapa. Terharu benar uci santang apabila diuji demikian tatkala merantau jauh dari kampung halaman. Saya sadar mencari rezeki. Kalau ibu-ibu bapa-bapa tersinggung, saya minta maaf. Dia menambah sambil mengisar tumitnya 3 kali ke tanah.
Penonton yang berkeliling mula merasakan kegelisahan hati Uci Santang disebabkan beberapa kali dia meminta maaf sekiranya pertunjukan yang dibuatnya menyinggung perasaan mereka. Tetapi masing-masing tidak tahu apa sebenarnya yang sudah berlaku ke atas anak kecil yang disembelih itu. "Saya tahu ada orang yang mahu menguji saya," tuturnya mengusap muka 3 kali terus dihembuskan ke udara. "Saya pinta dari hujung rambut ke hujung kaki, bebaskanlah anak kecil ini," katanya lantas mengasapkan kepala anaknya dengan kemenyan. 3 kali Uci Santang merayu supaya anak kecil yang terkejang disembelih itu dipulihkan, tetapi anaknya tetap tidak bergerak apa-apa. Uci Santang menyeluk dalam beg kulitnya terus menggenggam tukul jagung kering. Kemudian dicapainya tongkat buluh tumpat lantas ditugal ke tanah hingga berlubang. Dia merepih ketul jagung itu di tangannya, kemudian ditanam pada tanah yang siap ditugal. Dalam masa beberapa minit saja, ketul jagung yang ditugalnya tumbuh laksana cendawan busuk. Cepat saja jagung yang ditanam tumbuh hingga tepi jalan itu menjadi seperti kebun di pinggir hutan. Terkejut mereka yang menonton berkeliling apabila kawasan berhampiran pasar itu tiba-tiba saja menjadi kebun jagung. Ketika mereka terpinga-pinga itu, beberapa orang perempuan terjerit sebaik saja melihat seekor babi meranduk kebun jagung menyondol-nyondol muncung ke tanah. Beberapa orang yang tercegat berdiri segera memanggil pemburu menghambat babi berkenaan kerana bimbang akan cederakan mereka yang ramai di pasar. Tidak bertangguh, pemburu yang dipanggil membedek dengan senapang hingga babi berkenaan tergolek akibat ditembusi peluru. Apabila pemburu berkenaan mahu terus menembak, segera dihalang oleh Uci Santang. Dia sendiri terkejut apabila tiba-tiba saja pemburu membawa laras senapang menembak babi-babi yang menyondol muncung dalam kebun jagung. Sebaik saja babi yang ditembak tergolek berlumuran darah. Ya Allah, bukan darah. Tergolek berlumurankan darah. Anak kecil yang terkecil. Macam tu pula. Baik, saya betulkanlah ayat dia. Macam tak betul ni. Sebaik saja babi yang ditembak tergolek berlumuran darah. Anak kecil tadi tiba-tiba bingkas bangun. Dia terpinga-pinga apabila melihat kebun jagung di hadapannya dengan seekor babi tergolek berlumuran darah. "Kamu nak tunjuk pandai, Santang?" Semakin terkejut mereka apabila babi yang menggelepar itu bersuara terketar-ketar. "Saya tidak tunjuk pandai, tapi saya minta jangan diuji begini," tegas Uci Santang mengemas barang-barang yang dijajanya. Setelah Uci Santang tinggalkan kawasan pasar bersama dengan anaknya, kebun jagung yang menghijau sekaligus kering reput macam dibakar. Sebaik saja rumpun jagung hilang dipuput angin, babi yang tergolek bertukar kepada Pak Tuban. Nama orang tu Pak Tuban, yang tertiarap dengan dada berlumuran darah. Semenjak kejadian yang mengharukan perasaannya itu, Uci Santang tidak mahu lagi jejak kaki ke Jambi. Dia juga mengambil keputusan tidak mahu lagi berjaja ubat sampai tinggalkan kampung halaman. Biarlah dia kembali menajak sawah bendang bersama keluarganya yang sekian lama bermandi keringat di tengah sawah. Tapi kan, babi Pak Tuban ni tak sama dengan jelmaan babi bersumbi emas tu. Tersengih-sengih Hasan Debeng memandang Malim Tekeh apabila kenang dia terserempak babi bersumbi emas bertahun-tahun sebelum itu. Baik, terima kasih kerana sudi mendengar daripada ya Allah, tergeliat lidah manjang. Terima kasih kerana mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan episod seterusnya pada episod yang 82 yang bertajuk Rusa ditembak jadi manusia. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.